Ustaz, kita jam Ustaz ya. Okey. Tambah pula yang masuk ni. Tahu tu Kak sudah set up kat dekat FB sekejap ya. Boleh. Syekh. Ada. Jundullah. Tak ada. Ada beberapa perkara yang saya minta untuk tanda tangan. Pertamanya ialah daripada saya iaitu saya cuti. Iaitu Lepas. ni. Satu. Keduanya ialah itu. Entah, asam merah tu saya. Oh, itu yang OT dah. Oh, satu. Ni rasa tersilap baju saat ni. Saya pas kat belakang. Apa ni kan? Ya, nombor tu. Kesilapan lah. Tak, sebab dia dah ada yang ni. Setara bulan lah. Tersilap tu. Dah. Ya tu. Soalan dah. So, ngelatih kot. Semalam ngelatih aku rasa kat meja tengah-tengah. So aku dah merata dah. Aku dah tahu. Saya cari dulu tak? Dia macam pelbagai. Bisa kena lain tak ni? Ni dokumen kita nak hantar. Ni yang akan buat ni Rizdi. Ni ada Ustaz kan? Yang ni yang saya kisah yang mana-mana yang ini Sabi semalam dah hantar kat Sabi tu yang 5,000 tu. Baru hantar malam ke JPM. Okey, kita boleh mula. Ada 14 orang Ustaz ya. InsyaAllah. Ustaz ada bertugas ke pagi ni? Saya jadi khatib. Okey, kena maksudnya kita on time dah ya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Jazakallah khairan katsiran atas keadaan pagi ni. InsyaAllah pagi ni kita masuk ke topik perjalanan Zulkarnain ya Ustaz ya? Ya, betul. Alhamdulillah, tapi syukurlah Alhamdulillah semalam pun Ustaz online dekat FB Tadabbur Center. So ada yang dengar tu semua, insyaAllah Alhamdulillah dapat banyak kat sana nanti kat situ semalam. Jadinya pagi ni insyaAllah saya sambung kat sini pula lah ya Ustaz ya? Ya, betul. Ustaz teruskan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dah sampai ayat yang ke-85. 83, sorry. 80 alaikum min zikra. Tuan-tuan dan puan-puan, lazimnya huruf waw itu digunakan sebagai, boleh digunakan untuk membuka bicara, membuka cerita baru atau ayat pendahuluan. Tapi ada ulama yang melihat bahawa waw dekat situ tu bukan sekadar membuka bicara baru, cerita baru, tetapi dalam bentuk sebagai sambungan kepada cerita terdahulu. Sambungan kepada cerita terdahulu. Bayangkan tuan-tuan, cerita terdahulu adalah tentang perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu bersama dengan Khudar, kan? Perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu bersama dengan Nabi Haidir, kita panggil sebagai Nabi Haidir. Dan menariknya, bila Allah sambung cerita itu dengan menggunakan huruf waw, dia ada satu bentuk persamaan antara cerita sebelum dan cerita yang akan kita lalui. Dari sudut apa? Dari sudut kesemua cerita ini, daripada cerita Nabi Musa bertemu dengan kapal, kemudian pergi ke perkampungan yang anak dibunuh dan kemudian menyelamatkan membetulkan dinding. Semua itu fokusnya kepada membantu orang. Membantu orang. Lalu sampai kepada cerita Zulkarnain, Allah mulakan wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, yang nanti Zulkarnain apa yang dia buat, ke mana sahaja dia pergi, dia menegakkan keadilan, membantu mereka-mereka yang dizalimi atau membantu mereka-mereka yang lemah. Lalu tengok bagaimana cerita sebelum Allah sambung semuanya dalam satu tema, iaitu bantulah orang di mana pun kita berada. Atas kapal ke, dalam atas laut ke, keluarga orang lain ke, pada anak yatim ke, kepada masyarakat yang dizalimi ke, hatta sampai kepada masyarakat yang nanti Zulkarnain sendiri kata, hampir-hampir dia tak faham perkataan orang ni. Bantulah mereka sehabis baik. Kerana dengan kita, usaha kita untuk membantu orang lain, itulah bukti bahawa kita sedang menghidupkan iman kepada Allah dan hari akhirat. Dengan kita membantu orang lain, itulah sebenarnya bukti kita beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ialah, masakan tidak, apa perlu Nabi Musa dan hamba Allah itu membangunkan dinding yang hampir roboh ketika mereka tidak dilayan pun dengan selayaknya menjadi tetamu di sebuah negeri. Kalau bukan kerana percaya bahawa hari akhirat itu pasti tiba dan Allah menilai
segala bentuk aktiviti yang dilakukan oleh hamba-Nya. Okey, itu mukaddimah. Kita teruskan, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum min dzikra. Kenapa dimulakan dengan mereka bertanya kepadamu? Kerana inilah merupakan pertanyaan Quraisy Mekah yang mereka dapat soalan tu daripada Yahudi di Madinah. Pertanyaan kepada Quraisy Mekah, daripada Quraisy Mekah, dan soalan tu mereka dapat dari Yahudi di Madinah. Menariknya, orang Yahudi kat Madinah tu dah pesan, kalau dia dapat jawab soalan ni, benar dia Rasulullah. Kalau dia dapat jawab benar dia Rasulullah, sudah pun dinasihatkan, sudah pun diberi, dan soalan-soalan ini menjadi bukti tentang kenabian Nabi SAW. Tapi apa natijahnya? Mereka tetap engkar, mereka tetap berpaling, mereka tetap kata, oh ini dia memang kena sihir lah, mashur, ini dia apa, had been possessed, disihir oleh orang. Lalu soalannya apa? Mereka bertanya tentang lelaki yang berjalan dari timur ke barat. Was'alunaka an dzil qarnain. Allah kata mereka bertanya tentang lelaki yang mempunyai dua tanduk, dua kekuasaan, dua tanduk, dzil qarnain, dua tanduk. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu sedikit tentangnya. Cuba perhatikan tuan-tuan. Orang bertanya pada Nabi. Katalah, kita ketua kelas. Kita ketua kelas dan kita pergi ke bilik guru. Lalu guru kita kata, Nazri, engkau nak tak uji kawan-kawan dekat kelas? Nak cikgu, mesti nak. Okey. Tolong berikan mereka soalan-soalan ni, dan siapa yang dapat jawab ternyata dia memang pintar. Lalu saya pun pergi masuk ke kelas sebagai ketua kelas. Kan kalau dulu tu macam ada kuasa besar dalam kelas. Lalu saya pun bawa soalan ni dan tanya pada kawan-kawan yang lain. Ada antaranya yang tak tahu jawab. Tapi ada beberapa pelajar yang ternyata memang boleh jawab soalan yang saya bagi tu. 2-3 soalan diberi. Ada yang dapat jawab dan ada yang tak dapat jawab. Lalu saya kembali kepada cikgu dan saya kata, cikgu, tak boleh cikgu, diorang meniru. Wajar ke saya buat macam tu? Malah Nabi dalam ayat ini sudah pun menunjukkan bahawa bukan dia yang reka cerita. Perkataan yang digunakan adalah, aku bacakan kepadamu. Maksudnya, Nabi dapat daripada sumber lain. Cerita ini Nabi dapat daripada sumber lain, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wahyukan kepada baginda. Nabi tidak kata, meh aku ceritakan. Tidak. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan, aku akan beritakan, aku akan bagi tahu. Nabi tak kata, meh aku nak cerita. Ini idea dari aku. Tak. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kepada kamu sedikit perihal tentangnya. Lagi sekali pengulangan perkataan zikra. Sebelum ni kita jumpa juga tentang zikra, kan? Zikra dekat mana? Ketika abdan min ibadina, hamba Allah tu berkata kepada Nabi Musa. Berkata kepada Nabi Musa pada ayat yang ke-70. Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu zikra. Maksudnya maklumat yang bakal mereka dapat
sikit sangat tentang Zulkarnain. Dan dengan maklumat yang sedikit ini sebenarnya sudah memadai. Penting untuk kita belajar. Tidak perlu, kita sebenarnya tidak perlu maklumat yang panjang, yang sangat deep, yang akhirnya kita tak buat apa-apa. Cukup sekadar Allah bagi tahu maklumat yang perlu dan essential untuk kita tahu, supaya kita boleh dapat manfaat seterusnya melaksanakannya. Okey. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami, Allah, telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi. Inna makkanna lahu. Kamilah yang kukuhkan kedudukannya atas muka bumi. Kami yang bagi. Sebab biasanya pemerintah ni, bila dia dapat kuasa, dia rasa kuasa tu milik dia. Tapi rupanya Allah kata, sehebat Zulkarnain itu pun Allah yang bagi. Kami yang bagi kekuasaan memerintah di bumi. Wa atainahu, dan kami yang bagi min kulli syai'in sababa. Kepadanya jalan-jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Tuan-puan, untuk jadi pemerintah, sangat banyak pertimbangan-pertimbangan, keperluan-keperluan, jaringan komunikasi yang seseorang tu perlu ada. Kan, sebagai pemerintah, sebenarnya sangat banyak jaringan komunikasi seseorang tu perlu ada. Dan dalam konteks Zulkarnain ini, Allah mudahkan semua itu berlaku. Allah mudahkan semua itu berlaku. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami beri kepadanya sebab-sebab untuk capai sesuatu. Kalau dia perlu ilmu, Allah lorongkan kepadanya ilmu. Kalau dia perlu pengaruh, Allah bagi dia pengaruh. Kalau dia perlu kepada kepercayaan, walak daripada pengikut dia, Allah yang bagi walak itu kepada pengikut. Dan nanti kita akan menghadapi PRU 15. Dan setiap kepimpinan ini, kepimpinan tak kiralah di mana level pun, mereka mencari-cari sebab untuk rakyat pilih mereka. Dan adakah pertimbangan kebergantungan pada Allah itu termasuk dalam senarai yang dia perlu capai? Saya sebagai ketua keluarga, saya perlu menyayangi ahli keluarga saya. Dan sebagai timbal balik, ahli keluarga saya perlu give respect pada saya. Dan kalau saya hanya usahakan pada level kudrat seorang manusia, dengan mengabaikan apa yang Allah perintahkan, boleh capai ke keluarga sakinah? Mustahil. Kerana saya personally, saya pun tak tahu kehendak setiap ahli keluarga. Kadang kita rasa apa yang kita buat tu betul dah. Belikan bunga, belikan kek, belikan makanan, belikan pakaian. Kan, bawa jalan-jalan. Tapi still, bila suruh betulkan tuala untuk disidai, masih tak ikut, tak dengar kata. Dah lepas main, tak nak kemas. Suruh baca buku, tak nak baca buku. Adakah saya tidak direspek dalam keluarga, dalam rumah tangga? Kan anak-anak tak dengar kata, isteri pula buat tak tahu.
Sedangkan untuk kita capai keluarga yang sakinah itu level keluarga. Level yang cukup rendah. Bayangkan pemimpin, dia perlu kepada ketaatan daripada orang bawah dia. Dia perlu kepada kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Dia perlu kepada tindak tanduk yang adil. Yang semua itu punya banyaklah pertimbangan-pertimbangan itu. Semua itu Allah kurniakan kepada lelaki yang digelar sebagai empunya dua qarn, empunya dua tanduk kekuasaan, Dzulqarnain. Dzulqarnain ini gelaran dia. Gelaran dia. Nama dia tak tahu. Tapi Allah bagi tahu ini gelaran dia. Dzulqarnain yang empunya dua kekuasaan. Yang menguasai timur dan barat. Ada banyak interpretasi terhadap Dzulqarnain. Allah kata kami yang tetapkan dia, kami beri dia kekuasaan dan wa atainahu min kulli syai'in sabab. Kurniakan kepada dia untuk tuan-puan, selain daripada lelaki ini, ada lelaki lain yang juga pernah menikmati kekuasaan yang sama, level of power yang sama, malah lebih. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Sebelum itu, Nabi Daud. Dan mereka ini, tak kala naik tahta, Nabi Sulaiman terutamanya, kalau tuan-puan boleh rujuk surah Nahl. Boleh rujuk surah An-Nahl, surah dua surah sebelum, surah Nahl pula. Surah An-Naml. Surah Semut. Surah Semut, wadakhil, wajahadu. Okey. Tak kala Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja, menggantikan bapaknya, Nabi Daud. Waktu ucap pertama baginda adalah Alhamdulillah. Ucap pertama baginda adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami, faddalana, melebihkan kami dengan limpah kurnia yang sangat banyak, mina ibadihil mu'minin. Sedangkan ramai lagi hamba-hamba dia yang Allah boleh pilih. Tapi Allah pilih dia, Allah pilih Nabi Sulaiman untuk berada di situ. Dan Nabi Sulaiman tak pun kata, oh, aku memang layak. Saya memang layak jadi pemimpin sebab saya ada ciri-ciri seorang pemimpin. Kita seharusnya tidak melupakan benda tu. Sama macam kedudukan. Pada mana-mana level pun, saya kan, Allah beri saya kesempatan untuk rasa menjadi imam masjid negara. Bukan kerana saya layak, tapi kerana Allah yang pilih. Lalu saya perlu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan keimanan penuh bahawa saya bakal ditanya terhadap apa yang saya dipertanggungjawabkan. Bukan kerana dengan, oh, dah jadi imam masjid negara, so saya boleh buat sesuka hatinya. Tak. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. So, ayat-ayat ini sebenarnya membetulkan kembali cara kita berfikir, terutamanya bila kita mold atau membentuk cara anak-anak kita. Kan? Anak kita masuk sekolah, ada yang dilantik jadi pengawas. Ada dilantik jadi pengawas. Dan bagi mereka itu merupakan satu jawatan yang besar dan full of power. Lalu bagaimana nak instil kepada mereka bahawa jawatan itu bukannya untuk dibanggakan, tetapi ada satu tanggungjawab yang perlu dipikul.
So Allah kata wa atainahu, kami beri dia. Maksud kami beri ni bukannya dia macam satu botol kosong lalu dicurahkan masuk ke dalam botol itu. No. Allah bagi peluang kepada Zulkarnain, fa'atba'a sababa. Dia follow. Allah bagi jalan, dia follow. Bukannya sekonong-konong daripada langit datang surat lantikan, engkau dilantik jadi raja beserta dengan kelebihan-kelebihan ini. Tidak. Zulkarnain sendiri perlu melalui proses perit getir, latihan untuk menjadi penguasa yang hebat. Kerana dia apa? Dia ikut, dia follow. Tuan-puan, kita dikurniakan Quran, kita tinggal follow. Kita perlu buat ni, fa'atba'a sababa. Kita kena ikut Quran tu. Realiti apa yang Allah nak paparkan di sini. Zulkarnain diberi peluang. Engkau ikut ini, kau jadi ini. Engkau ikut A, kau jadi A. Engkau ikut B, jadi B. Dan terbukti dia ikut panduan itu. Lalu sekarang kita melihat cerita ini, Zulkarnain pernah diberi peluang. Dia ikut dan dia berjaya. Sekarang kita diberi peluang. Terulang pada kita. Kita nak ikut atau tidak. Semalam saya ada contoh, saya bagi contoh tentang makithina fihi abada. Kan, menunggu. Dan menunggu itu sama ada kita menunggu janji yang pasti atau menunggu sesuatu yang tidak pasti. Apa yang Allah janji untuk diikuti ini pasti berjaya. Dia sesuatu yang pasti. Lalu follow je. Jangan ada ragu, jangan ada larai bafi. Jangan ada ragu, ikut je. Apa yang Quran pandu, ikut je. Pasti berjaya. Pasti berjaya. Lalu setelah dia follow instruction, setelah dia ikut apa yang atainahu, apa yang Allah kurniakan tu, hatta idza balagha maghribasy syamsi. Lalu dia melaksanakan perintah Allah untuk pergi ambil tahu apa yang berada di bawah kekuasaan dia. So, seorang pemerintah, seorang raja, seorang yang berkuasa, dia perlu pergi ke site. Bukan hanya duduk di tempat dia, mengarahkan saja. Dia sendiri perlu pergi, tengok. On the ground, be on the ground. Tengok. Hatta idza balagha wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Suara tak ada? Ada yang tak dengar suara? Atau mungkin volume di Ustaz. Yang lain dengar, Puan Nur Harlina. Mungkin mungkin ada masalah untuk dengar suara kot. Okey. Kalau ada problem boleh bagi tahu. Okey. So, hatta idza balagha maghribasy syams. Sehingga saya punya line yang satu ni dia putus. Okey, tak apa. Terputus Ustaz tadi. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Ini bukti bahawa Zulkarnain pergi ke site dan dia sendiri tengok. Dia ke negara matahari terbenam. Ada banyak lah, Mak. Okey. Dia pergi ke negara matahari terbenam, ke tempat matahari terbenam. Wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Dia sendiri nampak matahari itu seolah-olah terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur.
Tengok tuan-tuan. Ayat ni, cuba tengok betul-betul. Sebab ada orang yang dengan mudahnya dia kata, Quran ini tidak selari dengan sains. Quran ini tidak selari dengan sains. Apa buktinya? Tengok, matahari pun terbenam dalam lumpur. Dia kata matahari pun terbenam dalam lumpur. Quran sendiri kata matahari terbenam dalam lumpur. Sedangkan kita tahu bumi mengelilingi matahari. Mana mungkin matahari terbenam dalam lumpur? Oh, rupanya dia ambil sekerat-sekerat. Ayat ini Allah nukil dari sudut pandang Zulkarnain. Dia berada di situ. Dia tengok di tepi laut. Dan dia nampak, oh, matahari itu dah masuk ke dalam laut. Kita tengok sunset. Kita tengok sunset dan kita bercakap bukan menggunakan bahasa sains. Kan? Kita tengok pemandangan, kita tak cakap bahasa sains. Contoh, hatiku dicuri oleh isteriku. Kalaulah itu kita anggap sebagai bahasa sains, awak dalam bahaya. Hati awak sudah pun dicuri, maksudnya awak dah tak ada hati ni. Tapi macam mana awak boleh hidup? Lemaklah macam tu kan. Quran ini adalah bahasa bercakap. Dan sekarang Allah sedang datangkan sudut pandang Zulkarnain. Mana mungkin dia boleh sebut macam tu kalau dia tidak berada di situ. Dan kalaupun katakanlah Zulkarnain berada di ibu pejabat, dia hantar DP officer pergi ke site. Dan officer pun buat laporan. Saya yakin dan percaya pegawai dia takkan bagi laporan, oh saya nampak matahari tenggelam dalam lumpur. Atau tenggelam dalam laut. Atau tenggelam dalam di tepi tasik. Tak. Laporan macam tu tak akan keluar. Tapi Zulkarnain, dia bukan sahaja berada di situ, tapi dia mengamati pemandangan, keindahan yang ada. Dia sendiri menikmati dan merasai. So tuan-puan, kalau kita pergi ke mana-mana, pergi outstation, betul kita nak tumpu kepada habiskan kerja tu. Tapi tengok jugalah keindahan alam yang Allah sediakan, yang Allah cipta. Ini pergi, hati kaku keras macam tu je. Langsung tak ada rasa nilai nak mengamati apa yang berlaku dekat keliling. Zulkarnain, orang paling sibuk waktu itu, masih lagi tengok pada pemandangan. Tengok pada matahari, tengok pada alam. Lihat awan-awan, lihat pokok. Hebat. Ini pemimpin yang hebat. Dia cakna terhadap perkara-perkara yang essential, yang dia perlu dalam hidup dia. Selepas dia tengok pemandangan matahari yang terbenam, wa wajada indaha qauma. Selain daripada itu, bila Allah kata dia sampai kepada negeri tempat matahari terbenam, ataupun negeri itu dia nampak sunset. Lalu dia melihat pemandangan sunset tu. Kemudian dia berjumpa dengan kaum. Wa wajada indaha qauma. Ada dekat situ satu bangsa ataupun satu kaum. Dan kaum itu, Allah berfirman, Allah ilhamkan kepada dia. Qulna ya Zulkarnain, wahai empunya dua kekuasaan ataupun dua tanduk. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami beri pilihan kepada engkau. Pilihlah. Sama ada engkau nak menyiksa mereka atau engkau boleh layan mereka dengan baik. Allah bagi dia dua pilihan. Engkau nak siksa ataupun engkau nak layan dia dengan baik. Terpulang pada engkau. Dua pilihan yang sangat kontra.
Kan? Itu sangat bertentangan. Satu seksa, satu layan dengan baik. Dua sudut yang sangat jauh berbeza. Tuan-puan, kalaulah waktu kita baca ayat ni, oh ini Zulkarnain dia bolehlah sebab dia dapat ilham daripada Allah. Kan? Kalau bagi dua-dua pilihan, kita ni tak pernah dapat ilham pun. Oh nanti dulu tuan-puan. Tuan-puan pernah dengar ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia diilhamkan tentang perkara yang buruk, tindakan-tindakan yang kita boleh buat itu dari sudut buruk dan baik, fujuraha wa taqwaha. Sama seperti mana Zulkarnain terima ni. Diberi pilihan, dia boleh memilih untuk seksa atau dia boleh memilih untuk buat baik, layan dengan baik. Kerana apa? Dia ada kuasa. So kita yang ada capability, yang ada orang bawah, kita boleh buat pilihan. Kita nak terus jadi bos yang marah-marah garang tak tentu pasal atau layan staf kita dengan baik. Kita nak terus jadi suami yang diktator di rumah atau beri pilihan-pilihan kepada anak dan isteri. Wow, dahsyat. Pengajaran dia sangat hebat. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Pilihan diberi kepada Zulkarnain. Kita juga diberi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kondisi kita sama. Bezanya apa? Zulkarnain ikut fa'atsba'a sababa. Zulkarnain ikut panduan-panduan. Lalu apa respon daripada Zulkarnain? Okay, respon daripada Zulkarnain. Amma ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Zulkarnain kata, orang yang buat kezaliman, orang yang buat salah, buat kezaliman, maka kami akan menyiksa. Fasawfa nu'adzibuhu. Perkataan saufa dekat situ dia membawa maksud yang sangat dalam. Saufa lazimnya diletakkan sebelum perbuatan. Dia ada satu lagi huruf yang diletakkan sebelum perbuatan, sa. Dia boleh kata qala amma man zalama fasanu'adzibuhu. Kami akan azab dia, kami akan seksa dia. Tapi Zulkarnain dia guna perkataan saufa. Maksud dia, setelah orang tu buat kesalahan, dia akan melalui proses yang panjang sebelum hukuman dijatuhkan. Maksud proses yang panjang ni macam mana? Dia tidak akan buat bila dia buat kesalahan terus dihukum. Tidak. Dia akan disoal siasat. Dia akan melalui proses kaunseling mungkin. Dia mungkin diberi amaran dulu. Kemudian dia melalui sistem pendidikan. Saufa, proses tu panjang. Zulkarnain tak kata qala amma man zalama fanu'adzibuhu. Siapa yang zalim kami terus hukum. Tak. Tapi saufa, kami akan. Dan akan tu panjang, lama masa. Lebih panjang daripada sa. Sini akan juga, tapi masa dia pendek. Saufa ni panjang masanya. So, dia tidak melihat penjenayah itu sebagai
orang yang perlu segera dihukum. Tak. Tapi dia perlu siasat sedalamnya. Kenapa dia buat begitu? Habis tu Ustaz, kalau panjang masa, dah terbukti dia bunuh. Tapi dia melalui proses yang panjang macam tu, akhirnya orang melupakan dan dia akhirnya dapat keampunan dan diampunkan raja dan dia terlepas. Oh wait, ayat tu belum habis. Summa yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu azaban nukra. Kalaupun orang tu mungkin dalam pertimbangan kita, dalam siasatan kita, dia didapati tidak cukup bukti, terlepas, mendapat hukuman yang tidak setimpal, dia pasti akan kembali kepada Tuhannya. Summa yuraddu ila rabbih. Kemudian dia akan kembali kepada Tuhannya. Lalu dia akan diazab dengan seksa yang seburuk-buruknya. Wow. Kalau begitulah cara kita memandang kepada setiap mereka-mereka yang setiap mereka-mereka yang buat salah kepada kita. Pertama, kita tidak akan pening kepala untuk memikirkan, untuk melayan rasa sakit hati kita dianiaya. Yang kedua, kita sudah pun rasa sangat lega kerana kita menyerahkan urusan untuk balas dendam kita itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Which is, dia tak akan terlepas. Dia tak akan terlepas. Bicara Zulkarnain membuat tindakan itu, kan dia diberi pilihan, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihi husna, dan Zulkarnain telah pun membuktikan bahawa dia perlu membuat satu standard operational procedure. Prosedur tertentu bagaimana nak melayani mereka-mereka yang didapati bersalah. Sebab kadang penguasa pun tak tahu betul ke orang tu benar ada niat untuk melakukan kesalahan atau sebenarnya dia pun tak sengaja. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pernyataan Zulkarnain itu diikat dengan summa yuraddu ila rabbih. Kemudian dia akan kembali kepada Tuhannya. Wow, dahsyat. Zulkarnain dahsyat. Inilah peraturan yang Allah nak kita ikut. Untuk kita kekal sejahtera dan bahagia. Tidak memikirkan tentang sakitnya hati kita. Kadang kita diragut. Lalu peragut itu terlepas pergi. Dan kita saban hari merasa murung. Memikirkan baca summa yuraddu ila rabbih. Dia pun nanti akan lalu kalau kita meyakini yang dia itu akan kembali kepada Tuhan, mengapa tidak kita kembalikan pada kita? Aku pun akan kembali kepada Tuhan. Sebab tu aku perlu buat sebaik mungkin sekarang ni. Perlu menturuti apa yang baik. Perlu menturuti segala bentuk panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih utama. Okey. Lalu ayat seterusnya, ayat 88. Line saya dekat Masjid Negara tu putus lagi, tak apa. Wa amma man aman wa amila salihah falahu jazaa'anil husna. Siapa yang beriman, terbukti beriman, aman wa amila salihah, apa bukti keimanan dia? Dia buat benda baik. Dia buat benda baik, falahu jazaa'anil husna, maka dia selayaknya mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Dia akan dapat balasan yang sebaik-baiknya. Oh,
Zulkarnain tidak pun sebut tentang gap masa di sini. Fasaufa tadi tu ada gap masa. Masa tu panjang. Tapi di sini dia tak kata fasaufa lahu jazaa'anil husna. Dia terus kata falahu jazaa'anil husna. Siapa buat baik, kami terus bagi. Tak ada soal siasat, kan? Tak ada perlu selidik latar belakang siapa pun dia. Siapa buat baik, berbakti kepada agama, bangsa dan negara, kami terus bagi. Tanpa kira latar belakang, kami terus bagi. Falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu. Dan kami perintahkan kepada dia, atau kami minta dia tolong kami min amrina, dari urusan-urusan kerja kami, yusra, urusan-urusan yang mudah. Kami ajak dia untuk join pemerintahan kami. Dan kami tidak berarti mereka dengan kerja-kerja berat. Tak. Wow. So, itu cara fikir seorang pemerintah yang hebat dan luar biasa. Dia bukan sekadar memikirkan bagaimana nak kekal berkuasa, tetapi satu sudut yang lebih besar daripada itu adalah bagaimana sebenarnya dia mengiktiraf orang lain wasanaqulu lahu min amrina yusra. Tak, kami mudahkan untuk dia buat kerja. Kami mudahkan. Wow, hebat tuan-tuan, hebat. Summa atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain meneruskan perjalanan, atau dia terus melaksanakan kepatuhan, ikut arahan dan aturan kami. Dia ikut summa atba'a sababa hatta idza balagha matli'ash syams. Dia sampai ke negeri tempat matahari terbit. Negeri matahari terbit. Wallahu a'lam di mana tempat ini. Ada ramai yang pergi mengkajinya, tapi saya tidak nak berpanjang-panjang nak tahu tempat tu di mana. Yang penting kita dapat sesuatu, kita dapat ibrah. Kenapa Allah sebut maghrib asy-syams? Kenapa Allah sebut matli' asy-syams? Sebab di mana pun negeri kita berada, sebenarnya kita sedang menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam di tempat yang sama. Saya berada di Masjid Negara Kuala Lumpur dan kita merasai matahari terbit. Dan di masjid yang sama ini juga kita mengalami matahari terbenam. So, kalau kita berlama-lama untuk mencari mana tempat ni, akhirnya kita lari daripada fokus sebenar untuk dapatkan manfaat lebih besar. Apa dia? Zulkarnain sebenarnya pergi ke tempat itu. Dia bukan nak highlight mana tempat ni, tak. Dia pergi turun padang. Hatta idza balagha matli asy-syamsi. Dia pergi ke tempat tu matahari terbit. Atau mungkin dia sampai tempat tu waktu pagi, waktu matahari terbit. Tempat yang pertama tu dia sampai waktu matahari terbenam. Who knows? Tapi yang pasti dua tempat berbeza. Wajadah dia dapati tatlu'u ala qaumin. Dia dapati kaum tu lam naj'al lahum min duniha sitra. Dia tak ada sebarang bumbung atas kepala dia. Kan? Dia dapati terbitnya matahari itu kepada satu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Mungkin orang ni kerja sawah, mungkin, tak tahu. Kan, mungkin orang ni kerja dekat ladang.
tempat kawasan kerja dia tu tidak terlindung oleh matahari. Wallahu alam. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Tempat pertama tadi, Allah bagi dia pilihan. Nak buat baik ataupun nak buat sebaliknya. Dan Zulkarnain melaksanakan pilihan dengan selayaknya. Dengan sangat excellent. Dengan sangat cemerlang. Sampai tempat kedua, Allah tidak cerita seperti mana tempat pertama tadi. Allah cuma kata, oh dia tak ada sebarang perlindungan. Lam naja'al lahum min duniha sitra, dan lantas ditutup dengan sangat rare, sangat pelik pada ayat 91. Begitulah halnya kami tahu secara meliputi segala yang ada padanya. Nah, sebenarnya saya pun tak tahu apa misteri di sebalik ayat 90 dan 91 ni, tapi pencarian masih diteruskan. Nanti kalau ada nanti saya akan kongsi. 90-91 ni saya masih belum dapat menguasainya dengan baik. So saya skip dululah 90-91. Tapi setakat ini dia sampai ke tempat matahari terbit, dia dapati orang tu mungkin bekerja atau mungkin dia tak ada rumah untuk berlindung ke, wallahu alam, tak tahu. Dan Allah tutup dengan demikianlah halnya kami tahu secara meliputi akan segala yang ada padanya. Okey. Kemudian dia berjalan lagi. Summa atba'a sababa. Dia berjalan lagi. Hatta idza balagha baina saddain. Sampai sehingga dia sampai antara dua gunung. Saddin apa nama? Penghadang ataupun penghalang. Sadduz zara'i, kan? Penghalang ataupun penghadang. Saddain, dua gunung yang gunung tu mampu menghalang daripada dua daerah bertemu. Saddain. Wajada min dunihima qaum. Dan kami dapati di celah-celah dua gunung ini, min dunihima, dekat dengan mungkin di kaki gunung tu, qauma, satu kaum. La yakaduna yafqahuna qawla. Hampir-hampir kami tak faham bahasa dia. Tuan-puan, pemimpin bila dia turun padang, dia akan jumpai, dia akan mengalami, dia akan beroleh pengalaman yang dia tak pernah, tak mungkin akan jumpa hanya di ibu pejabat atau hanya di meja kerja dia. Tak. Boleh jadi dia pergi ke kawasan dia akan jumpa kepada masyarakat yang langsung dia tak boleh pergi. Zulkarnain kata ni, la yakaduna. Kada ni hampir-hampir. Dah kemuncak dah. Yafqahuna qawla. Hampir-hampir dia tak faham apa kaum tu cakap. Kita kalau tak boleh nak berkomunikasi, apa kita buat? Pertama, kita akan buat barrier. Susah nak bercakap dengan ini, tak faham. Kita akan back off. Buat barrier. Lupakan. Dan kalau kita pun tak faham, apatah lagi orang lain, abaikan. La yakaduna yafqahuna qawla. Kita akan abaikan. Kan? Tapi apa Zulkarnain buat? Dia berusaha untuk menyambung, untuk cari bagaimana nak faham apa yang diucapkan oleh kaum tu. Dia berusaha sedaya upaya untuk mencari jalan bagaimana nak faham apa yang dia cakap. Dan akhirnya dia berhasil. Hampir-hampir tak faham, dia berusaha untuk faham dan akhirnya dia berhasil. Qalu ya Dzulqarnain. Ini apa yang difahami oleh
pihak Zulkarnain. Qalu ya Zulkarnain. Kaum ni berkata kepada Zulkarnain, Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj merosakkan, mufsidun, merosakkan bumi. Melakukan kerosakan di bumi. Fahal naj'alu laka. Maka mampukah engkau ataupun bolehkah engkau jadikan kharjan. Fahal naj'alu laka kharjan, mampukah? Setujukah kalau kami upah engkau, okey, kami menentukan sejumlah bayaran, fahal naj'alu laka kharjan, boleh tak kami sediakan bayaran ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kami bayar engkau dengan syarat engkau buat tembok antara kami dan mereka. Satu permintaan yang cukup pelik. Satu permintaan yang cukup pelik. Pertama, dia sebut tentang Ya'juj, Ma'juj buat kerosakan. Yang kedua, dia tawarkan, nak tak kalau kami bayar engkau, kami sanggup bayar kepada engkau dengan syarat engkau buat tembok. Anta ja'ala bainana wa bainahum sadda. Kau buat tembok yang serupa. Macam saddain tadi. Nah, kau buat tembok yang serupa antara kami, bainana wa bainahum. Antara kami dan mereka, wa bainahum sadda. Kepelikannya adalah kenapa first negotiation pada perbincangan pertama lagi kaum ni sudah pun sebut tentang kami bayarlah. Kami sanggup bayar. Ada possibility, ada kemungkinan bahawa kaum ini sebenarnya sudah hampir putus asa untuk minta bantuan daripada pihak berwajib. Banyak birokrasi mungkin, banyak hengki-pengki. Bila pemimpin paling utama turun, Tuan, kami sanggup bayarlah Tuan. Kami sudah sangat terseksa. Tolonglah buat tembok. Kan? Dan kita pernah tahu ke apa berlaku dekat akar umbi? Kita pernah tahu ke apa yang dihadapi oleh orang Islam yang lain dalam Malaysia? Yang dia nak dapat akses kepada Quran ni punya susah. Dia tidak pun pernah terdedah dengan sebarang bentuk nak belajar tentang akhlak, keadab ke. Wow. Dan ada tak kita usaha untuk pergi ke situ? Dan Zulkarnain melakukannya. Dia bukan bermaksud nak merasuah Zulkarnain. Tapi kerana mereka sudah hampir-hampir kehabisan usaha. Minta bantuan orang situ, minta bantuan orang sini tak dapat. Tapi harta mereka tetap dirosakkan. Cuma ayat itu ada beberapa perkara yang kita perlu tengok. Bila dia kata inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard, instead of kalau dia kata yufsiduna fil ard, mereka merosakkan bumi. Tapi dia kena isim maf'ul, mufsiduna fil ard. Mereka Ya'juj dan Ma'juj merosakkan bumi. Dia tidak kembalikan Ya'juj Ma'juj itu sebagai orang ataupun sebagai manusia. Okey. Kita tahu bahawa Zulkarnain pergi ke setiap tempat ni dia nak menegakkan keadilan. Pada cerita pertama, bila dia diberi pilihan engkau nak hukum ataupun engkau nak
layan dengan baik. Dia kata orang yang zalim, dia akan fasaufa nu'adzibuhu. Dia sendiri kata kami yang akan hukum. Tapi ternyata Ya'juj, Ma'juj sedang melakukan kezaliman. Dan permintaan Lagi suruh Ustaz. kaum ini Putus Ustaz. supaya dibuat benteng. Okey, supaya dibuat benteng. Kenapa Zulkarnain tidak ambil tindakan untuk bawa ke muka pengadilan, perangi mereka? Kan? Bukankah Zulkarnain ada tentera yang hebat? Jeng jeng jeng. Kenapa dia ikut kehendak tuan tanah? Kenapa dia sendiri tidak hapuskan Ya'juj Ma'juj? So kalau dia hapuskan Ya'juj Ma'juj, tak adalah kekhawatiran kita sekarang ni, oh Ya'juj Ma'juj dah keluar, kita habislah kita. Atau Ya'juj Ma'juj ini tidak mampu untuk ditewaskan dengan ketenteraan. Atau dia mustahil untuk diadili melalui proses undang-undang. Atau bagaimana? Lalu ada ulama-ulama yang membahaskan panjang lebar. Antaranya ada yang berpendapat bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini mungkin bukan orang. Tetapi dia bentuk dia bentuk bencana alam. Mungkin dalam bentuk lava gunung berapi. Sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang boleh membawa bencana di mana saja laluan dia. Lalu permintaan kaumnya apa? Tolong buat benteng supaya dia tak masuk ke kawasan kami. Kan? Tolong buat benteng. Benteng setinggi gunung ni. So, kalau buat benteng yang ala-ala kadar je, ala-ala Kasim lah jadinya kan. Benteng biar terus setinggi gunung dan dia takkan menghancurkan dah. So, kalau kita buat perbandingan antara dia pergi ke tempat pertama dan tempat ketiga ni, rasa macam pelik. Tempat ketiga ni Zulkarnain tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap Ya'juj dan Ma'juj, tetapi dia berusaha untuk membantu buat benteng. Dan kalau ikut logik, kalaulah Ya'juj Ma'juj tu dalam bentuk kuasa lain, kuasa tentera lain, penjahat mungkin, penjenayah mungkin, atau orang yang tidak bertamadun, tidak beradab, mesti mereka akan mengganggu, buat kacau ganggu sepanjang kerja-kerja bina tembok. Dan takkan Zulkarnain duduk saja melihat dikacau ganggu. Wallahu a'lam. Itu pun hanya dapatan-dapatan daripada ulama dan kita pun tak tahu perkara sebenar, dan kita ambil ibrahnya Zulkarnain bantu kaum walaupun dia hampir tak faham kaum tu cakap apa. Itu antara ibrah besar dia. Okey. Dan kaum tu sanggup bayar kerana mereka sudah sangat terdesak. Mereka sudah sangat terdesak. Tengok tu macam ada soalan dekat chat tu. Apa dia persoalan tu? Ada Ustaz, tadi Ustaz cakap
Ya, ada apa soalannya? Ya'juj dan Ma'juj ni Ha? pada masa itu memang tidak mampu dihapuskan terus ya Ustaz? Ya, betul. Sebab sebelum tu kan dari bagi tahu tentang Atasi dia. So dia hanya terhalang dengan tembok saja. So apa yes. Tak, suara puan putus-putus. Macam mana soalannya? Terputus suara Harina. jelas ke soalannya Ustaz? Tak, putus-putus. Ada dekat chat. Apa hikmahnya Ya'juj dan Ma'juj tidak dibunuh saja masa tu, hanya dihalang dengan tembok? Okey. Itu yang menjadi kepelikan. Kenapa Zulkarnain tidak bertindak dengan seperti mana pada hentian pertama dia? Sebab dia kata bagi orang zalim dia akan ambil tindakan, dia akan hukum. Tapi Ya'juj dan Ma'juj sudah pun terbukti melakukan kezaliman sehingga kaum ni sanggup untuk bayar. Dan kaum tu kata buat sajalah tembok. Boleh jadi Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk dihapuskan atau diambil apa-apa tindakan melalui jalan konvensional. Mungkin dia bukan orang. Mungkin dia adalah bentuk bencana alam. Ada ulama yang kata bahawa dia ni mungkin lava gunung berapi yang hanya boleh dihalang dengan tembok. Tapi itu pun bukan untuk tempoh masa yang lama. Satu masa nanti dia akan pecah. Dan bila dia pecah, kita tahu bahawa dekat situ, di sebalik tembok tu, tinggalnya satu kaum. Okey? Tinggalnya satu kaum yang kaum itu hampir-hampir tidak difahami perkataannya. Hampir-hampir tidak difahami perkataannya hatta oleh Ya'juj Ma'juj sendiri. Maksudnya mereka sudah terputus daripada arus kemodenan, sudah sangat jauh. So untuk dia bermasyarakat, untuk dia memahami budaya orang lain, untuk dia menghormati mungkin, tipis dia punya possibility itu. Lalu kalau tembok itu pecah dan kaum ini mula turun daripada bukit itu, pergi berasimilasi dengan masyarakat lain, tak mustahil akan berlaku pembunuhan mungkin. Sebab tak faham. Kaum ni dia tak faham apa pun. Bicara pun sukar. Jauh daripada tamadun. Tapi sebab tempat dia dikacau, so teori seterusnya adalah kaum yang minta tolong ini nanti keturunannya yang akan turun daripada bukit. Kaum Ya'juj Ma'juj. Itu kalau kita nak relate dengan dia turunlah daripada bukit Ustaz, dia melakukan kerosakan. So pandangannya adalah Ya'juj Ma'juj waktu itu mustahil untuk dilayan seperti mana manusia, tetapi setelah tembok itu runtuh, kaum dekat dengan Saddain. Kan? Mana tadi disebut tentang kauman la yakaduna yafqahuna qawla, kaum ini yang akan turun daripada bukit itu, yang akan bertebaran. Okay. Wallahu a'lam. So kita teruskan pada ayat 95. Qala ma makkanni fihi rabbi. Zulkarnain ditawarkan wang, dia kata apa? Allah telah jadikan aku raja. Allah telah jadikan aku wakil rakyat
fihi khairun. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Allah jadikan aku pemimpin dan padanya sudah banyak kebaikan yang Allah bagi. Aku dah ada allowance. Lalu tol aku tak bayar. Duit minyak free. Kerajaan bayar. Kenapa perlu minta duit rakyat? Macam itulah lebih kurang kan. Tapi begitulah apa yang Zulkarnain sebut dan apa yang Allah nukilkan buat kita. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Allah sudah kurniakan kepadaku kekuasaan dan padanya sangat banyak kebaikan. Fa'inuni biquwwah. Aku tak perlu duit korang. Yang aku perlu adalah bantu aku dengan kekuatan, dengan usaha. Mari bekerja bersama saya. Tu moto siapa tu? Siapa punya tagline tu? Bekerja bersama saya. Ingat lagi Pak Lah dulu. Itu dia tagline. Fa'inuni biquwwah. Bekerja bersama saya. Bantu saya dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Jom kita sama-sama buat tembok yang kukuh. Berbeza tuan-tuan. Apa yang kaum itu minta dan apa yang Zulkarnain tawarkan. Kaum tu minta sadda. Sadda ni apa tadi? Saddain, sadda. Apa? Dinding. Dinding, benteng. Dinding. Benteng serupa macam gunung tu lah. Kan? Benteng, dinding serupa macam gunung tu. So, kalau serupa dengan gunung, so komposisi dia apa? Apa material dia? Batu, tanah, pasir. Kan? Tapi Zulkarnain tawarkan apa? Radma. Aku menawarkan sesuatu yang lebih kukuh daripada itu. Binaan yang kita bakal bina ni bukan sekadar simen, batu, pasir. Bukan itu, bukan. Aku tawarkan radma. Apa dia radma? Bahan asasnya hadid, besi. Apa yang rakyat dia minta, Zulkarnain penuhi dengan lebih baik. Lihat perhentian pertama. Dia sedang melaksanakan benda yang lebih baik. Apa destinasi pertama dia? Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kami akan ajak dia, jom kita kerja bersama-sama. Ayat 88. Zulkarnain pemimpin yang cakap serupa bikin. Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Ayat 95. Fa'inuni biquwwah, bantulah aku dengan tenaga kamu. Aj'al bainakum wa bainahum radma, dan aku akan jadikan antara kamu dan mereka radma. Tembok yang kukuh, tembok besi yang kukuh. Ustaz, ada perbezaan perkataan sadma dan radma tu ayat 94 dengan 95 ya? Ya betul. Sadda tu tembok juga tapi bahan asasnya macam gunung tu, saddai. Mungkin batu. Tapi radma bahan asasnya besi. Kita panggil tembok juga sama ada dia tembok batu atau tembok besi. Sadda tembok batu, radma tembok besi. Zulkarnain dia menawarkan benda yang lebih daripada apa yang rakyat dia nak. Lalu bila ditawarkan benda yang lebih dari apa yang rakyat dia nak, maka kesannya rakyat akan pasti memberikan bantuan sepenuh hati kepada kerajaan yang memerintah. Tak gitu? Rakyat minta A, kita bagi A+. Oh, memanglah makin
makin wala, makin taat. Tapi ini bila rakyat sebut sesuatu, oh, jangan, ini kerajaan yang baik, yang dekat dengan Tuhan. Rakyat tak boleh buat macam ni. Salah rakyat pula. Tapi yang Allah datangkan adalah pemimpin itu perlu tawarkan sesuatu yang lebih daripada apa yang rakyat nak. Kan, hapuskan terus ketirisan-ketirisan ni. Kartel daging. Terus, basmi terus, habis-habisan. Buatlah rakyat boleh. Well, inilah kerajaan yang kami benar-benar support. Dulu, kini, selamanya. Itu yang dululah. Tak tahu yang akan datang ni. Kita berdoa bahawa Allah akan kurniakan yang paling baik untuk kita. Lalu apa tindakan Zulkarnain? Atuni zubarul hadid. Kumpulkan, datangkan kepada aku ketulan-ketulan besi. Zubarul hadid, ketulan-ketulan besi. Hatta idza sawa bainas sadafain. Sehingga dia menyamai. Besi itu dihimpun, dikumpulkan sehingga dia sama rata dengan dua gunung. Wih, berapa banyak besi tu? Berapa banyak besi nak dikumpul sampai setinggi gunung tu? Bainas sadafain. Dahsyat. So, dia bukan sekadar kerja bersama-sama saya, tapi bila pemerintah menawarkan kepada rakyat benda yang lebih, maka kesanggupan rakyat bekerja luar biasa. Untuk kumpul besi setinggi gunung tu, itu satu usaha yang menakjubkan. Yang asalnya, tengok, bila rakyat terdesak sampai sanggup bayar untuk minta tolong, maka bila Zulkarnain tawarkan sesuatu yang lebih bermakna buat mereka, mereka akan tumpahkan kesetiaan, loyalty yang tidak berbelah bagi kepada pemerintah. Hatta idza sawa bainas sadafaini, bila besi itu sudah cukup banyak, qala fuhu, maka Zulkarnain perintahkan kepadanya, tiuplah dengan alat-alatmu. Qala fuhu, bakar ataupun tiuplah. Bakar besi itu. Hatta idza ja'alahu nara, sehingga bila besi itu sudah merah menyala, ja'alahu nara, besi itu sudah merah menyala. Kenapa perlu besi merah menyala? Sebab dia nak campur dengan bahan lain. Besi ini bila dia sudah mula mencair dan mula merah, menyala, maksudnya dia sudah cukup lembut untuk diadun, digabungkan dengan bahan lain. Atuni ufrigh alaihi qitra. Bila besi itu sudah panas, maka bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. So, dua benda. Tengok berapa banyak usaha yang diperlukan untuk buat radma. Kumpul besi. Panaskan besi sampai dia merah. Dalam masa yang sama, kumpul tembaga. Panaskan tembaga sehingga cair. Tuan-tuan dulu belajar sains kan? Mana lebih keras, besi ke tembaga? Tu tuan-tuan cari sendiri. Mana lebih keras, besi ke tembaga? So, besi sampai dia merah. Tembaga panaskan sampai cair. Alamak. Sampai cair. Supaya nanti boleh dituang atas besi.
untuk memastikan ianya benar-benar firm dan kuat. Ui, ini bukannya pemimpin turun padang buat majlis pecah tanah. Level ini, Zulkarnain, dia bawa industri berat masuk ke perkampungan itu untuk laksanakan projek mega. Dia bawa teknologi perkilangan masuk ke situ. Dia bukan sekadar nak tawarkan protection, tapi dia tawarkan peluang pekerjaan, bertukar teknologi, bukan bertukar teknologi, dia sediakan teknologi, dia ajar rakyat dia macam mana nak buat. Fuyo, dahsyat, dahsyat tuan-tuan. Dia bawa kilang ke situ. Dia bina kilang di situ. Apa ingat nak panaskan besi itu cukup sekadar kita buat rumah api dengan kayu. Cuba pergi. Kalau dulu kita ada Perwajah Steel, kilang besi paling besar di Malaysia. Dululah. Besi tu nak buat dia tu kena ada kilang. Wow. Dan usaha itu bukan sekejap. Dia ni usaha yang lama. Tapi Allah datangkan satu ayat je. Dan kita setiap minggu kita baca, sekali hembus je ni. Kita tak lalu pengalaman di lapangan. Tuan-tuan pernah berkawan dengan orang kerja kilang besi? Pernah berkawan dengan orang kerja dekat kilang tembaga? Pernah. Kalau nak hasilkan kereta tu, besi tu dah siap-siap digulung semua tu. Itu tu produk hiliran. Ini waktu proses besi tu mula-mula. Allah. Dahsyat, dahsyat. So saya rasa saya cukup dulu berhenti di situ sebab ayat selepas tu nanti dia lebih mind blown. Dia lebih besar. Dan kita punya journey terhadap perjalanan Zulkarnain ni pun sudah out of this world sebenarnya. So saya rasa cukup dulu itu dan saya serahkan kepada Kak Syida. Silakan Kak. Luar kita punya orang kata kita baca lah sebenarnya kan, tapi kefahaman kita berkenaan dengan pembuatan besi ni tak terlintas benar-benar dalam pembacaan kita kan. Baca kan. So, hari ni baru kita nampak lah apa sebenarnya yang Allah bagi tahu pada ayat 95 ni lah, pembentukan pembuatan besi kan. Saya pernah kerja dulu masa hujan dulu dekat Highcom Engineering. Pernah tengok lah macam mana dicairkan besi tu, proses untuk buat die cast untuk part untuk kilang-kilang proton kan. Jadi pernah tengok besi tu macam mana dia yang dipanggil, kita tengok benda-benda tu semua. Memang hari ni tengok balik dah apa Ustaz cakap kan, semalam ni memang tak terfikir benda tu, memang kata nak buat besi satu yang kata ya Allah ya Tuhan ku. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan pagi ni kan. Ada soalan dari sahabat-sahabat sekalian? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tengok nota kaki ni berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj ni ialah dua bangsa manusia yang membuat kerosakan di bumi dan mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Dekat nota kaki lah. Okey Puan. Kalau Ya'juj Ma'juj tu kaum, okey, ini sekadar kita nak cuba untuk merungkai ataupun kita cuba untuk berfikir luar daripada kebiasaan. Kalaulah dia tu kaum,
kenapa Zulkarnain bersusah payah sampai buat kilang besi dekat situ? Kenapa dia tidak perangi saja once and for all? Hapuskan saja Ya'juj Ma'juj tu. Ya, dia Kan? tentera dia. Dia ada tentera. Tapi kenapa dia bertindak untuk ikut saranan kaum yang hampir-hampir dia tak faham perkataan tu? Buat tembok. Pertamanya sebab kaum itu paling faham tentang situasi yang mereka hadapi. Dan kaum itu juga yang banyak pengalaman, paling faham dan banyak pengalaman. Lalu setelah pelbagai solusi mereka cuba, mereka sampai kepada conclusion kita kena benda tembok. Tapi kalau ikut teknologi yang kita ada, tembok yang kami hanya dapat adalah tembok sadar, tembok batu. Tapi Zulkarnain come out dengan radma, tembok besi. Dan bukan sekadar buat tembok, tapi dia buat kilang industri berat di situ. Macam pengalaman Kak Syida tadi, dia kerja dengan Highcom. Tengok, nak buat kereta, cairkan besi macam tu. Ni nak buat tembok. Kereta ni, kita tahu kereta, kadang badan dia tu macam tin aluminium. Dan dia perlu kepada pemangkin-pemangkin. Allah hanya sebut dua bahan, besi dan tembaga. Bahan-bahan yang lain tak disebut. Tapi Allah sebut bahan asas. Wow, dahsyat. Banyak tu nak guna tu. Banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. So usaha kaum tu maksudnya, kalaupun ditawarkan duit, katakanlah Zulkarnain terima. Okey, engkau bagi upah dan kami buat. So akhirnya nanti kaum tu dapat apa? Tak dapat apa-apa. Zulkarnain yang ada teknologi itu, dan dia boleh saja arahkan di tentera untuk buat. Tapi kerana Zulkarnain nak supaya rakyat ni bukan sekadar diberi ikan, tetapi diberi pancing. Supaya kelak nanti, jika berlaku apa-apa, mereka boleh usahakan sendiri. Kan? Mereka boleh usahakan sendiri. Maksudnya, kena bekerja bersama-sama sebab korang, rakyat ni nanti juga yang akan menghadapi Ya'juj Ma'juj itu secara direct dan secara terus. Secara terus. Dan apa-apa perkara yang berlaku akan datang, mereka boleh hadapi dan atasinya sendiri. Next time bila berlaku, korang sendiri yang handle. Dan ada soalan dekat situ, apa signifikan perkataan Sababa diulang 3 kali dalam siri Jelajah Zulkarnain? Okey. Sababa tu adalah apa yang Allah, sebab-sebab yang Allah datangkan. Macam mana nak jelaskan? Kalau Ustaz Syahari ni dia akan ulas tentang sababa tu agak panjang. Sababa ni macam ni. Kita daripada kecil kita ada cita-cita nak bekerja. Lalu kalau ikut proses pembelajaran di Malaysia, sebelum kita bekerja itu, daripada darjah 1 sampai darjah 6, kita kena melalui proses biasanya UPSR. Selepas UPSR, kita akan lalui, kalau dahulu SRP, kemudian tukar kepada PMR, kemudian tukar kepada PT3. Kemudian sampai ke tingkatan 5, kita akan lalui SPM. Sababa ni apa? UPSR, PT3, SPM. Syarat-syarat yang kita perlu penuhi untuk menjadi seseorang. Dan syarat-syarat itu terutamanya ada dalam Quran. Kita nak jadi pemimpin,
kita kena penuhi sebab-sebab untuk jadi pemimpin. Pemimpin yang Allah redha. Ada je orang boleh jadi pemimpin tanpa melalui sebab-sebab tu. Tapi matlamat untuk Allah redha tu tak dapatlah. So, fa'atba'a sababa diulang 3 kali. Ada sebab-sebab yang Allah sudah pun design dan kita lalui. Sebab-sebab dalam menurut panduan Quran. Bila kita lalui, kita akan sampai kepada destinasi yang Allah janjikan, syurga. Kita boleh je lalu jalan lain. Kita boleh je lalu mungkin lalu guna pengangkutan lain. Ya Allah suruh ni lalu guna kereta. Tapi kita boleh je guna kereta api, guna kapal terbang. Tapi jaminan untuk sampai kepada destinasi yang sama, iaitu syurga, itu tak ada jaminan. Zulkarnain dia ikut sababa yang telah pun Allah gariskan. SOP yang Allah telah pun gariskan. Dalam agama kita, dalam untuk umat Muhammad ni, dia punya sababa tu simple. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Itu dia. Sebab yang kita perlu terus konsisten berada di atasnya. Beriman dan buktikan keimanan tu. Cara iman tu perlu dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Kita membuktikan iman kita dengan solat. Kita buktikan keimanan kita dengan melakukan ibadah puasa. Kita buktikan keimanan kita dengan bercakap benar. Kita buktikan keimanan kita dengan menolong orang. Kita buktikan kita beriman kepada Allah dengan kita tolong orang kerana Allah, bukan kerana nak orang tu balas balik pada kita. Itu amanu wa amilus solihat. Itulah merupakan sababa kita. Dan Zulkarnain telah pun ditentukan sababan buat dia. Fa'atba'a sababa. Ada prasyarat-prasyarat yang dia perlu patuhi. Dan dia follow semuanya. Sebab tu dia berjaya. Dan itulah pada ayat 96 tu kita berhenti. Sebab nanti ayat seterusnya nanti Allah akan jelaskan kepada kita apa natijah, apa hasil daripada yang ditunjukkan oleh Zulkarnain kerana dia ikut atba'as sababa ni, dia ikut sebab-sebab yang Allah tentukan. Apa natijahnya? Natijahnya nanti ada dekat hujung. Dan itu semua yang kita perlu capai. Natijah di hujung itu. Wallahu a'lam. Ustaz, agak-agaknya bersiri lagi kita ya, sebabnya takut Ustaz ada program luar lagi kan, macam hampir sebulan ni kita tak berudarakan bersama-sama kan online kelas ni kan. Sikit lagi dah nak habis kan punya tak sabar nak sampai ke ending kisah ada di dalam Surah Kahfi ni kan. Itulah harap-harap minggu depan Ustaz tak ada program apa-apa lah kan, kita teruskan lagi ya insya-Allah. Minggu depan tu pun tak tentu lagi sebab minggu depan sebenarnya kami jemput menteri untuk berkhutbah di sini di Masjid Negara. So saya khawatir akan sangat sibuk waktu tu. Jadi saya takut minggu depan pun tak dapat dipenuhi. Tapi apa pun saya tawarkan kepada tuan-puan, kalau misal kata ada free time dalam tempoh malam mungkin, saya boleh inilah, boleh consider untuk berkongsi. Kak sudah bincang dalam grup dengan sahabat-sahabat dalam grup Zoom tu, kalau everybody bersedia kan, sebab rasanya kami rasa macam terputus kejap lah, orang kata wahyu. Jadi insyaAllah kalau ada soalan lagi ke sahabat-sahabat, Ustaz bertugas pagi insyaAllah sebagai khatib di Masjid Negara kan, mungkin Ustaz nak cepat untuk aktiviti lain pula kan. Soalan ke? Tapi Ustaz Alhamdulillah memang penantian kami setiap hari
Jumaat ni, sambung pagi ni insyaAllah. Tapi itulah semalam tu Ustaz kupas berkenaan dengan apa? Dan Alhamdulillah. Ada soalan ke? Aunty Syida, ni Silakan, tak ada Syam. soalan, tapi just nak apa, I just thinking like this, kiranya macam bila diberi peluang untuk menolong orang, macam Zulkarnain buat tu dengan the best he did, right? Kena buat dengan bersungguh-sungguh dan yang terbaik. That one thing yang ibrah yang kita boleh ambil lah, yang Nisha nampak hari ni. Wallahu alam. Betul. Terima kasih Nisha. Dia diberi peluang. Itu pun dalam bentuk fa'atsba'a sabab. Allah datangkan sebab, Allah datangkan orang untuk dibantu. Engkau bantu tak dengan baik? Atau engkau laksanakan tak dengan kapasiti engkau? Dan Zulkarnain telah melaksanakannya dengan sangat baik. Ada soalan lagi ke sahabat-sahabat? Kalau tak ada, kita bagi pelepasan berustaz lah sekarang untuk bertugas pagi ni insyaAllah. So, kali tu banyak yang soalan tapi kena consider jugalah dengan ustaz insyaAllah. Kalau mudah-mudahan kalau ada rezeki, tengoklah macam mana ya ustaz, kita akan bincang balik dalam grup macam mana kan dengan sahabat-sahabat yang ada di Zoom tu, grup Zoom tu kalau untuk kelas seterusnya. Ustaznya free je lah, tetap maksudnya setiap malam tu free lah, maksudnya Isnin sampai Jumaat tu malam. Masya Allah. Kita jumpa lagi Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas keberadaan pagi ni ilmu disampaikan. Alhamdulillah bila baca Al-Kahfi ni taklah kosong sekarang ni kan. Kata ilmu disampaikan tu mudah-mudahan berkatlah pada anak-anak murid Ustaz yang dengar majlis pagi ni kan. Sampai bila-bila lah beramal dengan ilmu disampaikan insyaAllah. Terima kasih Ustaz ya. Selamat bertugas. Terima kasih semua atas keberadaan pagi ni. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Kelas pada hari Isnin Ustaz Zulhairi pula insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih ya semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Syida. Sama-sama Kak Nom. Alhamdulillah. Soalan Kak Nom. Nak kali kelas ni. Ya. Nak lari kejap kelas sebelah. Mana tu? Oh kelas yang apa tu? Surah Al-Baqarah ke? Okey, silakan. Sempat lagi insyaAllah. Okay, terima kasih Syida. Terima kasih Hamida. Terima kasih Rafidah buat sikit recap dekat grup nanti boleh? Apa yang kita tak belajar hari ni? Alamak, minta maaf Kak Syida, saya dengar sambil buat kerja. Tak sempat nak catat. Oh ya ke? Okey, tak apa. Kalau saya ulang dengar nanti, insyaAllah saya buat nota. Okey, nanti kita cepat-cepatkan siapkan rakaman untuk pagi ni kan insyaAllah. Bagus kan hari ni kan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran semua insyaAllah. Go Fidah. Terima kasih Mak Pa. Terima kasih. Apa nak on sekejap. Kita endkan sesi pagi dengan tasbih kafarah dan juga wa'as ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.